Semuanya diikin. Berita ini dibawakan eksklusif oleh Kembara Salam Travel and Tour Sdn Bhd. Layari www.kembarasalam.com atau hubungi 010-8272-659 untuk info. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancongan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mestilah alias dalam Berita IKIM. Sebanyak 1,272,121 individu atau 35.8% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di Malaysia telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PICT setakat semalam. Berdasarkan data menerusi laman COVID Now, bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, sejumlah 2,855,415 individu atau 91.5% daripada kumpulan itu telah melengkapkan vaksinasi mereka, manakala 2,943,210 atau 94.6% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. 3 lagi kluster COVID-19 di Sabah diisytiharkan tamat, iaitu 2 kluster di daerah Ranau dan 1 kluster di Tonggok di Kota Kinabalu semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata 2 kluster di Ranau itu membabitkan kluster Puri Ranau dan kluster Jalan Sugut, manakala kluster Kuala Tonggok. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata jumlah kes harian COVID-19 semalam kekal mencatatkan sebanyak 3 angka. Langkah kerajaan memantau pemilikan dan penyewaan rumah selaras dengan kos sara hidup dan pendapatan rakyat dijangka menjadi antara tumpuan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat dalam laman rasmi Parlimen, isu berkenaan akan diajukan Khalid Abdul Samad PH Shah Alam kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan semasa sesi soal jawab. William Leong Ji Kin PH Selayang pula dijadual bertanyakan Menteri Belia dan Sukan mengenai perincian 144 atlet digugurkan oleh kerana potongan belanjawan dan keputusan untuk memotong elawan atlet. Leong juga ingin tahu mengenai kriteria untuk mengenal pasti atlet yang berpotensi terbaik untuk memenangi pingat. Turut tersenarai soalan Sabri Azib Pasjerai kepada Menteri Kesihatan mengenai pendirian kerajaan terhadap kontrak doktor dan jururawat untuk memanjangkan kontrak tahunan dari 2 tahun ke 4 tahun dengan peningkatan kes COVID-19 yang dihadapi oleh negara. Gempa bumi pada magnitud 6.7 berlaku di luar pantai Taiwan awal pagi tadi, tetapi tiada sebarang kerosakan. Negara itu biasa mengalami gempa kerana terletak di persimpangan 2 kepingan tektonik. Taiwan tidak mengeluarkan amalan tsunami kerana gegaran tidak melebihi magnitud 7.0. Sebuah pesawat tentera udara Pakistan bagi tujuan latihan terhempas semalam dan membunuh 2 juruterbang. Bagaimanapun jurucakap tentera berkata tiada kehilangan nyawa atau harta benda dilaporkan di lapangan. Lembaga siasatan turut diarahkan oleh Ibu Pejabat Udara untuk mencari punca kejadian. Angkatan Bersenjata Pakistan mengalami beberapa kemalangan udara dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan pada November 2015 nahas mengorbankan seorang juruterbang jet wanita dalam latihan. Pada Mei 2015, sebuah helikopter tentera yang membawa diplomat untuk memeriksa projek pelancongan juga terhempas dan membunuh 7 orang termasuk Duta Norway dan Filipina. Satu lagi helikopter tentera yang digunakan sebagai ambulans udara terhempas pada Ogos 2015 berhampiran daerah utara Mansehra mengorbankan 12 orang. Sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Berita itu tadi telah dibawakan eksklusif oleh Kembara Salam Travel and Tour Sdn Bhd. Layari www.kembarasalam.com atau hubungi 010-8272-659 untuk info. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancongan anda. Kembara Salam, pakej muslim yang terbaik untuk anda. Bermusafirlah bersama Kembara Salam, menawarkan pakej Jordan Palestin, pakej Eropah dan Balkan. Layari www.kembarasalam.com atau WhatsApp 010-8272-659. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancongan anda. Kapsul Masa.
Pada tanggal 16 Mac dalam tahun 2013, Majlis Perasmian Tilawah Al-Quran peringkat wilayah Persekutuan Labuan telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Haji Yusof bin Haji Mahal, Ahli Parlimen Labuan, merangkap pengurusi Perbadanan Labuan. Majlis berlangsung di Masjid Jami' An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan dan dianjurkan oleh pihak Jabatan Agama Islam wilayah Persekutuan Jawi Cawangan Labuan. Turut hadir pada majlis berkenaan ialah Yang Berbahagia Datuk Haji Zainul Abidin bin Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, dan Tuan Sabaruddin bin Hassan, Ketua Penolong Pengarah Kanan Jawi Labuan. Seramai 6 orang qari dan qariah memperdengarkan bacaan Al-Quran. Johan qari disandang oleh Ustaz Abdul Ghani dan Johan qariah pula disandang oleh Ustazah Perida. Johan qari dan qariah tersebut akan mewakili wilayah Persekutuan Labuan ke Majlis Tilawah Al-Quran peringkat wilayah Persekutuan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Calon-calon bagi kategori artis duo berkumpulan pilihan. Darwish featuring Faiz. Fazli Faiz featuring Malik Suhaimi. Ustaz Tiga Beradik. Intim. The Truth. Nantikan acara kemuncak Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM pada hari Khamis 24 Mac 2022 pukul 2.30 petang secara langsung di Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia, Facebook TV IKIM, YouTube IKIM Media dan di laman web www.tvikim.my. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam duha untuk seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kembali kita bersiaran waktu ini bertemankan saya Nurhayati Paradi di pertengahan minggu hari Rabu hari ini 23 Mac 2022 bersamaan dengan 20 Syaban 1443 Hijrah. Moga-moga Allah kurniakan kita keberkatan di bulan Syaban ini dan Allah temukan kita dengan Ramadan nantinya insya-Allah, dan yang paling penting juga bila sampai bulan Ramadan nanti Allah terima amalan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk rakan pendengar, alhamdulillah telah pun bersama dengan sahabat-sahabat Warna Pagi sebentar tadi 4 jam bersama dengan Sufian Amrin dan juga Luqman Hakim. Terima kasih pada mereka berdua yang telah menceriakan pagi Rabu anda. Moga-moga memberi impak yang positif juga untuk kita meneruskan kehidupan dengan lebih bermakna lagi insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kejap lagi jadual kita tak lain tak bukan hari ini hari Rabu kita ada persoalan-persoalan daripada Kelvin. Dalam banyak-banyak soalan Kelvin, hari ini kita ambil satu je soalan beliau untuk ditanyakan kepada Dr. HD, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. InsyaAllah kita akan bersama dengan mereka untuk soalan dan jawapan, dan untuk anda juga rakan pendengar sangat-sangat dialukan untuk turut serta sama-sama dalam perbincangan kita pagi ini. Soalan Kelvin katanya pendek je, tapi pendek jawapannya panjang insyaAllah, supaya kita dapat tahu, dapat belajar. Sebab kadang-kadang bila orang yang belum beragama Islam ni bertanyakan soalan, kita tak tahu macam mana cara kita nak handle ataupun nak berdepan dengan soalan tersebut, nak jawab dan bagaimana dan sebagainya. Masya Allah, hari ini insya-Allah kita akan belajar sesuatu daripada Dr. HD. Satu, bagaimana nak menjawab. Keduanya, jawapan tersebut juga moga-moga menjadi penambahan ilmu juga untuk kita semua insya-Allah. Jadi untuk anda rakan pendengar, ikuti perkongsiannya nanti di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan juga pastinya secara langsung kami bawakan kepada anda di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dengan kata soalannya berkaitan dengan perkahwinan, kita akan dengarkan soalannya kejap lagi. Sambil-sambil itu kita dengarkan terlebih dahulu Rabitah featuring Dr. Fitri Haris dengan Dalil Cinta. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nurhayati Paradi. Hadapan diriku di hari kemudian, apa kabar dirimu? Tertanyaku bagaimana? Apakah kau berduka hadapi hari itu? Masihkah ingat dahulu duka sama pernah dirasa saat kau berjaya mengharungi, walaupun ribuan luka tergiris. Setelah perjuangan itu kau masih berdiri hinggalah ke saat ini. Yakin padaku, ini dalil cinta Tuhan kepadamu, kerana luar biasa martabatmu. Lihatlah bagaimana bicaranya ini agar kau belajar cinta ingat. Biar tidak terkira rumutan batinmu itu, namun masih tidak terkira belas kasihnya untukmu. Karena mudah menuding jari pada yang lain agar kau keluar dari bebanan itu, dan sekali lagi beban itu tak beralih hingga menghantuimu lagi. Yakin padaku, kau kan lelah mengejar sangkaan manusia, tak tergapai hasrat setiap mereka. Tapi selangkah
Takdirnya sukar dibaca hingga wujud dirimu, jua dalil cinta indah. Yakin padaku ini dalil cinta Tuhan kepadamu, kerana luar biasa mata lihatlah bagaimana caranya agar kau belajar cintainya. Kau kan lelah mengejar sangkaan manusia, tak tergapai hasrat setiap mereka. Tapi selangkah kau mengejar cintanya, 1000 langkah kau kan didekatinya. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat pendengar kerana terus bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk perkongsian pertama hari Rabu. Tak lain tak bukan kita bersama menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Kelvin memang tak ada sekarang. Kejap lagi Kelvin akan muncul untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Tapi apapun, soalan Kelvin akan dijawab oleh Dr. HD, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang pun berada di ujung talian saat ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak sabar doktor. Setiap minggu menantikan hari Rabu sebab apa? Nak dengar jawapan daripada doktor untuk soalan daripada Kelvin. Dan insyaAllah untuk awalan ini kita nak dengar terlebih dahulu soalan Kelvin. Apakah soalan Kelvin pada minggu ini? Hai DJ Yati. Okey, saya nak tanya, kenapa Nabi kahwin sampai 4 Doktor, soalan dia pendek je. Kenapa Nabi kahwin sampai 4? Doktor, saya berdebar nak jawab. Doktor pasti ada jawapannya. Doktor, kita mulakan perbincangan kita hari ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana Allah berikan kepada kita peluang untuk sama-sama kita mendekatkan, sama-sama untuk kita menambah ilmu. Semoga dengan persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Kelvin bertujuan untuk menyedarkan kita betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, betapa kita kena mengetahui tentang agama kita sendiri iaitu agama Islam yang sudah pastinya ada jawapan apabila kita mencari dan apabila kita usaha untuk datang dan dengar majlis ilmu insya-Allah. Jadi terima kasih kepada DJ Yati, masya-Allah segak ceria, semoga sentiasa dirahmati oleh Allah, kepada kru IKIM dan tidak dilupakan kepada Kelvin yang bertanya pelbagai soalan. Masya-Allah, terima kasih kepada Kelvin dan sahabat-sahabat yang di luar sana yang bukan Islam, terima kasih kerana sudi bertanya dan mereka ingin mengetahui tentang Islam. Dan yang paling utama adalah sidang pendengar, sahabat-sahabat Radio IKIM kita, insya-Allah semoga semua dalam keadaan sihat, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bercakap tentang poligami, kan, orang lelaki dia memang sukalah cerita bab poligami ni sampai bergegar meja, orang katalah, kan. Tapi bila sembang kedai kopi, tapi bila balik rumah dia nak sembang poligami ni jangan main-main. Sekejap lagi pinggan terbang, kena tidur luar. Tapi apa-apa pun itu adalah fitrah. Sebab tu kalau kita hari ni DJ Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat pendengar kita, bila kita sebut sebelum kita nak jawab soalan Kelvin ini, suka ustaz untuk bagi perumpamaan dahulu supaya kita lebih faham dan kita jelas. Bila kita beli satu-satu barang, orang perempuan lah, kita tanya orang perempuan, kalau dia pergi beli rice cooker, contohlah periuk nasi,
ataupun dia beli apa sahaja barang elektronik, kan, mesin basuh ke, ataupun kuali elektrik ke, apa sahaja yang berkaitan tentang elektrik, mesti dia akan bagi buku manual, betul tak? Apa tujuan buku manual tu? Cuba kita fikir, apa tujuan dia? Bukankah dia menyusahkan kita nak kena simpan, nak kena baca, nak kena kejap lagi nak pergi buang, dia kan menyusahkan. Sebenarnya kalau kita beli kereta, kalau orang lelaki beli kereta pun dia ada buku manual dia. Sedangkan kita dah belajar, dah kereta tu dah reti dah bawa. Tapi dia bagi juga buku manual. Sebab apa? Cuba kita fikir, apa sebab? Jadi orang pun tanya, apa kaitan poligami dengan buku manual, Ustaz? Sabar dulu. Kan? Kita nak bagi andaian ni supaya kita faham. Jadi bila kita beli sesuatu barang elektrik, dia bagi buku manual. Dia yang bagi buku manual ni orang yang buat benda tu. Contoh kalau kereta ni dia buat, dia dah bagi tahu. Kalau macam contoh kita ambil kereta di jalan depan, di JYT jangan jalan belakang, D tu jalan depan, R reverse tu baru jalan belakang, ghostan, N tu dia stop seketika, berhenti, kan, P parking. Itu dah memang dia bagi. Cuba kita tukar sistem tu. Kan, kita tukar sistem tu, contohnya R kita bagi jalan depan, daripada sini ke Kedah naik gear R, tak rosak gearbox. Kan, meletup kereta tu. Kalau kemudian P parking ni kita try jalan, dia tengah berhenti kita tekan jalan, akan rosak. Jadi sebab itu buku manual ni diwujudkan untuk memberi panduan kepada mereka yang nak gunakan. Barang elektrik pun macam tu juga, supaya benda tu tak rosak. Dia dah tahu itulah cara penggunaan. Jadi apa kaitan dia? Kaitannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita buku panduan. Apa dia buku panduan umat Islam? Al-Quranul Karim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita dan Allah mengetahui tentang fitrah manusia. Allah tahu bagaimana fitrah lelaki, bagaimana fitrah perempuan, bagaimana, dan apabila kita melanggari perintah Allah, apabila kita tak cakna dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran dan Sunnah, sedangkan Allah ciptakan dan Allah yang jadikan, Allah yang tahu apa yang terbaik untuk lelaki dan apa yang terbaik untuk wanita, maka sekiranya kita tidak mengikuti, maka kita akan binasa. Begitu juga kalau kita tengok, orang laki-laki dia akan berkahwin dengan orang perempuan, tu fitrah. Dijadikan lelaki dan dijadikan wanita. Tapi hari ni ada orang yang dia suka sama sejenis, na'udzubillah. Apa yang dia minat pun tak tahu, kan. Lelaki minat kepada lelaki, wanita minat pada, ni melanggar fitrah. Dia kata, Ustaz, inilah fitrah. Tidak, Allah tak jadikan sedemikian. Melainkan kita sahaja yang buat yang demikian. Tak boleh. Sebab kita dah diberikan buku panduan dan Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Apa yang terbaik untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat. Itu kita kena tahu. Macam jugalah barang elektrik yang saya sebutkan tadi, ikut selamat. Boleh pakai sampai 7 tahun, 8 tahun. Tapi kalau langgar, jangan kata 7 tahun. 7 jam pun tak sampai. Rosak. Kan? Jadi dah mulalah pening, macam mana abang nak buat macam mana elektrik ni, apa, kereta ni tak boleh start, tak boleh jalan. Mau tak jalan, dibantainya gear reverse pergi sampai Kedah. Kan, rosak gear tu. Jadi tak boleh. Jadi sebab tu sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, persoalan Kelvin tadi dia berkaitan tentang fitrah manusia. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Allah sebut di dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, ni ayat favorite orang laki-laki. DJ Yati, orang lelaki ni dia tak hafal Quran tak apa, yang penting dia hafal ayat ini. Dia kata, Ustaz, saya tak hafal Quran tak apa, yang penting ayat ni mesti saya pegang. Apa dia ayat dia? Ni orang gurau laki-laki, orang perempuan jangan marah. Kejap lagi Ustaz akan pertahankan orang perempuan juga. Jangan takut, jangan risau. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, fankihu ma taba lakum minan nisa'. Kahwinlah kamu dengan wanita-wanita. Masna, 2 orang. Allah mulakan dengan 2 orang. Wa thulath, 3 orang.
Waruba 4 orang. Wih, seronok. Dengar 2, 3, 4. Orang lelaki seronok sebab fitrah dia. Sebab tu yang kita sebutkan tadi, fitrah tu, kejadian orang lelaki ni fitrah dia suka kepada wanita. Kemudian Allah sebut fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau sekiranya kamu takut ni bererti kamu tak boleh nak adili, kamu tak boleh nak memberikan kewajipan, kamu tak mampu dan sebagainya, ada syarat-syaratnya yang panjang. Sebab tu kalau orang nak nikah 2, 3 dan yang 4 ni pergi mahkamah, supaya mahkamah tengok kita. Kalau tanya orang lelaki, semua mampu. Saya mampu Ustaz, jangan kata 2, 4 saya mampu. Memanglah kalau kita sembang semua kita mampu, betul tak? Walaupun gigi dah terabur, kan? Pinggang pun sakit, nak jalan, nak langkah pun tak larat. Tapi kalau sebut kahwin 4, boleh bangun. Nak kata, nak boleh berdiri, boleh orang kata mampu. Sebab kalau kita kata untuk diri, memanglah mampu. Tetapi yang menentukan dia adalah mahkamah yang akan menentukan dia boleh ataupun tidak. Ini secara umum sebelum Ustaz nak sebut tentang kenapa Nabi kahwin 4. Dan lebih daripada 4 sebenarnya. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, tetapi sekiranya kamu tak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala nasihatkan dan Allah pesan fawahidah, kahwinlah seorang. Sebab tu bila orang tanya Ustaz, kan kita dengar kata Ustaz, kalau kita nak kahwin ramai ni Ustaz, kita kena minta izin ke? Kan? Dekat wanita Ustaz kata tak perlu minta izin. Sebab apa kena tak nak minta izin? Sebab ialah wanita itu sebenarnya Allah dah berikan dalam Al-Quran kebenaran. Jadi Ustaz, mesti kita kena minta maaf. Kan orang kata mesti minta maaf. Minta maaf pun tak perlu. Kan? Tak perlu minta maaf. Sebab apa nak minta maaf? Sebab benda boleh. Jadi orang perempuan mesti panas. Dia kata, Ustaz, habis tu nak minta apa Ustaz? Minta izin pun tak boleh, minta maaf. Bagi Ustaz, jangan minta izin, jangan minta maaf. Rasa-rasa DJ Yati dan sidang pendengar minta apa? Jawapan Ustaz, minta ditangguhkan dahulu. Janganlah kita cepat sangat. Minta tangguh abang. Abang kalau nak kahwin, tangguhkan dulu kejap. Abang bawa bertenang abang. Abang tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita nak kaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita hari ni semangat nak kahwin 2, 3, 4. Ni memang semangat. Tetapi kita tengok sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewujudkan pernikahan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para isteri. Bila kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin, kita dah tahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Siti Khadijah. Kan Siti Khadijah, cinta pertama baginda Rasulullah. Dan pada waktu itu, ya Allah, bila Ustaz sebut perkahwinan Nabi ni dengan Siti Khadijah, berdiri bulu roma tu. Sebab apa? Sebab hebatnya percintaan baginda Rasulullah. Dan ini yang membuktikan bahawa baginda Nabi SAW bukan berkahwin atas soal naksu. Ramai yang kata Nabi kahwin sampai 11 orang, DJ Yati, 11 orang. Yang disebutkan oleh para alim ulama, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, 11 orang yang Ustaz akan sebutkan nama satu persatu isteri baginda Nabi SAW, bukan berdasarkan hawa naksu semata-mata, tidak. Tetapi di sana ada faktor-faktor yang disebutkan oleh para alim ulama. Dan apabila kita memikirkan betul lah apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Kerana itu bila kita sebut, kan, minta ditangguhkan dahulu bang, kan, bila suami minta, abang tak perlu minta izin saya. Abang tak perlu minta maaf kepada saya sebab benda tak salah. Bukan dosa nak minta maaf. Tapi abang minta tangguhkanlah dulu, kan. Hasrat tu minta tangguhkan dulu. Sebab Nabi SAW bila berkahwin dengan Khadijah, Nabi tak menikahi seorang wanita sehingga Khadijah meninggal dunia. Jadi orang laki-laki kadang-kadang dia timbul satu soalan. Dia kata, Ustaz, bila bini saya nak meninggal? Janganlah cakap macam tu. Allah dah bagi yang terbaik. Kadang-kadang kita ni, ya Allah, kan, bila nak meninggal Ustaz, saya tengok macam panjang umur. Jadi kalau Allah tak bagi di dunia, Allah bagi akhirat. Allah bagi bidadari. Sabarnya kita itu kalau sekiranya kita dalam kategori tak mampu dulu. Kategori tak mampu. Yang mampu ni pergilah minta di mahkamah, tak ada masalah. Kan kita ada cara dan sistemnya. Tetapi yang tak mampu ni pun nak juga sabar. Allah akan bagi ganjaran, Allah akan bagikan kepada kita yang lebih baik, insya-Allah di syurga nanti. Sebab tu bila kita sebut tentang perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah, bukan disebabkan dengan hawa nafsu. DJ Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, Kelvin yang bertanya, kita tengok sejarah Nabi sebelum Nabi berkahwin. Ketika mana Nabi berdakwah, kan? Nabi berdakwah,
Nabi ditawarkan, Allahu Akbar. Nabi ditawarkan apa? Nabi ditawarkan dua. Yang pertama, Nabi ditawarkan harta ketika mana kaum Quraisy yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu didatangi Abu Talib, pakcik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapa saudara baginda Rasulullah, datang berjumpa dengan Nabi, minta supaya Nabi tinggalkan dakwah. Dakwah Nabi, ya ayyuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, sebutlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa antum tuflihu, kamu akan berjaya. Itu je dakwah Nabi. Nabi dakwah ni DJ Yati dan sidang pendengar, Nabi berdakwah supaya kita menyembah Allah, itu saja. Kita sembah Allah yang Maha Esa, tiada yang dua, tiada yang tiga, tiada yang lebih berkuasa melainkan Allah. Dialah yang Maha Hebat, dialah Maha Kuasa, dialah Maha Mengetahui. Segala-galanya kepada Allah, sandaran kita kepada Allah. Jadi pada waktu itu Abu Talib ketika mana ditekan oleh kaum kafir pada ketika itu, minta Nabi tinggalkan dakwah, kalau tidak mereka akan usaha untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abu Talib datang jumpa Nabi. Bila datang jumpa Nabi, Abu Talib kata apa? Wahai Muhammad, kenapa kau tak nak tinggalkan dakwah? Sedangkan kami akan memberikan kepada kamu dua benda. Apa dia? Yang pertama, memberikan harta yang paling banyak. Sekiranya engkau nak harta, yang ini disebutkan oleh waktu itu yang ditawarkan oleh kafir Quraisy pada ketika itu, mereka tawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Nabi Muhammad nak harta yang paling banyak, lebih banyak daripada kami akan bagi. Kami akan berikan kepada Muhammad ni harta yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kamu nak wanita-wanita yang cantik, kami akan berikan kepada kamu wanita-wanita yang cantik. Baik. Persoalan je, Nabi terima tak? Sekiranya Nabi hanya semata-mata untuk nafsu, perkahwinan untuk nafsu. Sekiranya Nabi berkahwin untuk nafsu, Nabi akan terima. Kita cuba ditawarkan macam tu. Harta banyak, isteri-isteri yang cantik. Tercabut kopiah Pak Haji. Kan? Jangan main-main. Kan? Kopiah ustaz pun boleh tercabut. Sebab kita ni, ialah kita usaha keimanan kita. Sebab tu, dalam keadaan kita nada bergurau-gurau juga, tapi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, satu tamparan yang hebat kepada mereka. Nabi kata, sekiranya engkau meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ma taraktu, aku tidak akan meninggalkan sama sekali dakwah untuk menyeru manusia kepada Allah. Jadi kita fikir, ditawarkan Nabi pada ketika itu, Nabi ditawarkan untuk mendapat wanita-wanita yang cantik-cantik, yang mana kalau dalam masyarakat itu, siapa saja yang Nabi nak, Nabi boleh kahwin, Nabi boleh ambil on time, anytime and on time, bila-bila masa, tak kiralah apa yang Nabi nak, tidak jadi masalah, tapi Nabi tak ambil. Sebab tu Nabi bukanlah berkahwin atas dasar hawa nafsu seperti mana yang disebut oleh segelintir mereka yang tidak faham. Jadi Ustaz, apa tujuan Nabi berkahwin? Kan? Sebab apa Nabi SAW berkahwin sampai 11 orang Ustaz? Dan siapakah isteri-isteri Nabi SAW? Itu semua persoalan yang bermain di minda kita. Tapi kalau nak tahu jawapan dia, kan jangan ke mana-mana. Kita tunggu selepas ini. Kena tunggu selepas daripada ini, insyaAllah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi itulah kan Ustaz, doktor, sebab ada yang tanya juga, tanya soalan pada Yati pula tu. Dia kata, Nurhayati Paradi, boleh mudahnya ke di sudut hati perempuan terima poligami? Allah Akbar. Sebab itu kena belajar, kena tahu bagaimana Nabi handle perkara-perkara ini supaya yang isteri pun boleh ada kelapangan dada. Sebab sebenarnya fitrah Ustaz kan, perkahwinan itu satu fitrah, dan perasaan-perasaan pun fitrah juga. InsyaAllah kita akan belajar banyak daripada Ustaz Dr. HD kejap lagi. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tekan butang share bagi yang sedang menyaksikan, mengikuti secara langsung saat ini di FB IKIM FM, di FB Ustaz Dr. HD sendiri, dan juga FB Nurhayati Paradi. Untuk anda yang ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islamin. Mustafa ya Safwan
kehidupan kita seharian. Bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kelvin Bertanya bersama dengan Dr. HD. Jawapan kepada soalan Kelvin berkenaan dengan Nabi Muhammad kahwin 4 ke? Kan? Tapi Masya Allah, Doktor dah kongsikan tadi sedikit sebahagian sebagai mukadimah. Dan kita nak tahu juga sebab Kelvin pun tanya juga soalan ekstra daripada Kelvin. Dia kata sekarang ni ramainya orang yang berkahwin ramai tapi mengabaikan tanggungjawab. Itu soalan Kelvin juga tu Doktor. Kita akan jawab insyaAllah. Dan juga kita nak tahu betul ke Nabi bernikah sampai 11 orang tadi tu kan, isteri-isteri Nabi, kenapa dan juga bagaimana bagi Nabi handle dengan isteri-isteri yang ramai tersebut. Silakan Doktor. Baik, terima kasih kepada DJ Yati, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, dan Kelvin yang bertanya pelbagai soalan yang cukup menarik, dan insyaAllah Ustaz akan ringkaskan kerana Ustaz nak fokuskan kepada sidang pendengar yang mendengar di FB. Mungkin ada soalan-soalan yang ingin ditanya, boleh bertanya insya-Allah. Ustaz akan usaha untuk menjawabnya. Cuma bila kita sebut tentang adakah benar Nabi kahwin lebih daripada 4, jawapannya ya. Sebab apa? Sebab baginda Nabi SAW apabila Nabi berkahwin, seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama, ada 11 isteri baginda Rasulullah yang disepakati, yang disebutkan oleh ulama. Siapa dia isteri baginda Nabi SAW? Yang pertama Khadijah, yang kita dah tahu Khadijah. Kemudian Saudah, kemudian Aisyah binti Abi Bakar, kemudian Hafsah binti Umar, kemudian yang kelima Zainab binti Khuzaimah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Juwairiyah binti Haris, kemudian Maimunah, kemudian Sofiyah binti Hayyi, dan terakhir Zainab binti Jahsh. Di sana ada beberapa faktor yang disebutkan oleh para alim ulama perkahwinan Nabi SAW. Kalau kita tengok baginda Nabi SAW, mungkin ada di sana kata Nabi pernah tak monogami. Apa yang dimaksudkan dengan monogami? Monogami ni maksudnya dia kahwin dengan seorang isteri. Seorang je isteri dia. Ya Allah, dialah permata, dialah bulan, dialah bintang, dialah matahari, dialah gunung berapi, dialah semuanya. Kan segala-galanya lah dia. Jadi monogami ni Nabi SAW, kalau kita tengok dalam sejarah baginda Rasulullah, Nabi dengan Khadijah kekal sehingga Khadijah meninggal. Kan kekal sehingga Khadijah meninggal. Dan Nabi SAW berkahwin bukan disebabkan baginda Nabi bila nak berkahwin disebabkan nafsu, tidak. Sebab kalau kita tengok Nabi SAW tadi kita dah sebut, Nabi ditawarkan untuk mendapat wanita-wanita yang cantik-cantik, tapi Nabi tolak kerana nak meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, waktu umur Nabi berkahwin dengan Khadijah, seperti mana yang disebutkan oleh sebahagian daripada ulama, waktu itu umur Nabi 25 tahun dan Khadijah pada waktu umur 40 tahun. Ini yang kebiasaan yang kita dengar. Bila kita fikirkan pada umur 25 DJ Yati dan sidang pendengar, waktu tu muda, remaja, tegap, hebat, handsome 25 macam umur ustaz sekarang. Kan? Nampak macam umur 25. Kan? Tapi tak adalah handsome. Jadi 25 tahun ni waktu umur baginda Nabi SAW. Kalau ikutkan logik akal, Nabi mestilah cari yang cantik, yang hebat, yang orang kata waktu itu setaraf dengan baginda Nabi SAW pada umurnya. Tetapi Nabi tidak. Nabi berkahwin dengan Khadijah. Kan? Pilihan Nabi adalah Khadijah, dan Khadijah juga pernah berkahwin. Kan? Jadi kalau kita tengok, adakah disebabkan Nabi berkahwin disebabkan nafsu? Tidak. Ini buktinya. Dan Nabi SAW bila berkahwin dengan Khadijah, Nabi tak berkahwin lain. Sebab tu Ustaz kata minta apa? Jangan minta maaf, minta tangguhkan dulu. Kan? Tunggu bang, jangan bang. Abang bawa sabar bang, bawa istighfar. Banyak lagi sunnah yang abang tak buat ni. Ni abang asyik sunnah kahwin je abang nak ikut. Sunnah puasa Syaban pun abang tak buat. Kan? Sunnah Qiyamul Lail pun abang tak buat. Ni sunnah kahwin, itu saja yang saya mampu buat. Mujur saya boleh buat sunnah kahwin tu. Yang ni orang lelaki memang seronok. Kan, dalam kita bergurau dalam keadaan kita memahamkan diri kita dengan apa yang berlaku,
Jadi inilah yang berlaku, Nabi SAW tidak mengahwini wanita lain melainkan Khadijah pada ketika itu sehinggalah Khadijah meninggal. Kemudian Nabi SAW berkahwin seperti mana yang disebutkan, Nabi berkahwin dengan Saudah. Kan bila meninggalnya Khadijah, Nabi berkahwin dengan Saudah kerana pada ketika itu Nabi SAW ada mempunyai anak dengan Khadijah 4 orang. Kerana itu Nabi berkahwin dengan Saudah juga. Kerana Nabi nak Saudah ni ialah seorang yang berpengalaman, dia dah bercerai, kemudian dia berkahwin dengan Nabi SAW untuk menjaga anak baginda Nabi SAW, iaitu pada waktu itu 4 orang. Kemudian selepas daripada itu, kalau kita tengok kan, Saudah juga seorang yang janda. Kemudian waktu itu juga Nabi SAW berkahwin dengan wanita-wanita yang sebelah itu, kebanyakan dan kesemua mereka kecuali seorang, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, iaitu seorang je. Aisyah ni dia belum berkahwin lagi. Kan? Masih anak dara lah disebutkan, anak dara. Yang selain daripada itu semuanya janda. Kalau kita ni nak yang hebatnya, betul tak? Kita nak yang kalau boleh yang muda-muda. Nabi tidak. Nabi berkahwin dengan orang yang janda, yang disebutkan sebagai janda, dan seorang saja yang dikahwini oleh Nabi SAW anak dara, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sana ada beberapa faktor yang disebutkan oleh para alim ulama sebab apa baginda Nabi SAW berkahwin sehingga 11 orang. Yang pertamanya, kalau kita tengok daripada segi apa yang dibahaskan oleh ulama, iaitu daripada segi kemasyarakatan. Sebab Nabi SAW disebutkan seperti mana yang disebutkan di dalam kitab-kitab, perkahwinan Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah adalah kerana masyarakat mengharapkan pasangan suami isteri yang berpengalaman, yang dapat menjaga pada waktu itu. Jadi waktu itu masyarakat memandang orang yang boleh berkahwin dengan wanita yang berpengalaman, yang jauh pandangan, yang hebat, maka mereka ni adalah orang yang hebat supaya Nabi SAW dapat menyebarkan dakwah pada waktu itu. Sebab itu Nabi berkahwin dengan Khadijah, disebabkan Khadijah ini seorang wanita yang hebat, seorang wanita yang memang ciri-ciri wanita yang solehah ada pada Khadijah, maka Nabi berkahwin dengan Khadijah. Dan Khadijah pula melihat Nabi walaupun umur 25 tahun pada waktu itu, dengan amanahnya, dengan kehebatan baginda Rasulullah menguruskan hal ehwal barang dagangan Khadijah sendiri, yang pada waktu itu Khadijah yang sangat kaya, maka terjadilah cinta baginda Nabi SAW dengan Khadijah, dinikahi Nabi SAW, Nabi menikahi Khadijah disebabkan faktor kemasyarakatan pada waktu itu, kata para alim ulama. Yang kedua, terdapat juga faktor pensyariatan. Faktor pensyariatan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala yang meminta dan menyuruh baginda Nabi SAW berkahwin. Antaranya seperti mana yang disebutkan, iaitu antaranya Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ni adalah isteri kepada anak angkat baginda Nabi SAW, Zaid bin Harith. Zaid ini anak angkat baginda Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan bahawa anak angkat ini dia tidak ada talian seperti mana anak angkat kandung, yang hari ni ramai DJ Yati ambil anak angkat, dia dah rasa anak angkat itu anak dia sendiri, sehingga kan dia melanggar hukum hakam syariat. Dia tak jaga tentang aurat. Itu dia ambil anak angkat, mungkin anak angkat tu umur 5 tahun, 6 tahun. Kemudian bila dah besar, dia aurat dia, walaupun dah anggap macam adik-beradik, dah anggap macam keluarga sendiri, tetapi dia tetap ada batasan-batasan syarak yang telah ditetapkan. Melainkan kalau anak angkat itu disusukan, ini cerita tentang anak angkat. Allah nak ajarkan kepada kita bahawa apabila diceraikan oleh Zaid. Sebab apa Zaid diceraikan? Ni satu cerita yang panjang, disebabkan tidak sekufu. Maksud tak sekufu ni tak sepadan. Sebab Zainab binti Jahsh ni seorang yang hebat, kaya. Kemudian Zaid ini ialah dia taklah berapa hebat, menyebabkan Nabi dah nasihatkan kepada Zaid supaya jangan cerai, tapi Zaid ceraikan juga. Dan akhirnya Nabi SAW menikahi Zainab, menunjukkan hukum dibenarkan untuk berkahwin dengan anak angkat punya isteri.
Itu hukum pensyariatan. Begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Nabi bermimpi dan akhirnya Nabi berkahwin dengan Aisyah. Ustaz tak nak fokuskan secara detail, tetapi kita nak faham bahawa tujuan Nabi berkahwin ada pensyariatan. Allah minta untuk Nabi berkahwin. Itu yang disebutkan oleh ulama. Dah dua dah. Yang ketiga, faktor politik. Bila Nabi nak berdakwah, antara kehebatan dakwah ni apabila kita boleh merapatkan hubungan. Kalau kita tengok DJ Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada zaman Kesultanan Melaka lah, kita tengok sejarah sedikit Kesultanan Melaka, iaitu Sultan Mansur Shah. Ni mungkin ramai tak ingat dah, ni zaman Ustaz. Kita punya sejarah ni dah lama dah tinggal. Tapi zaman Sultan Mansur Shah, ketika mana dia nak sebarkan Islam di bumi Melaka ni, nak sebarkan di negeri-negeri di sekeliling Melaka, apa yang dia buat? Dia kahwinkan puteri dia dengan orang lain. Jadi akhirnya mereka yang di luar sana tu akan menjadi rapat dan tertarik dengan Islam. Sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW berkahwin juga atas dasar politik. Maksudnya atas dasar untuk menyebarkan Islam itu. Memanglah perkahwinan ni kita kahwin kerana Allah, tetapi untuk menyebarkan Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata para alim ulama, perkahwinan Nabi yang 11 orang adalah untuk menyelamatkan wanita. Yang mana kita tahu ada lelaki-lelaki di antara isteri baginda Nabi SAW yang meninggal, kemudian mereka ini, wanita ini tidak dapat pembelaan. Sebab pada zaman jahiliah, DJ Yati dan sidang pendengar dan Kelvin, waktu zaman jahiliah, sekiranya wanita yang meninggal, suami meninggal, apa yang perlu dibuat? Dia perlu dikurungkan selama 1 tahun. Ni, waktu zaman jahiliah ni, sebelum datangnya Islam, 1 tahun kena kurung. Bukan saja dikurung, DJ Yati, ni disebutkan dalam kitab. Kata dah dikurung 1 tahun, tak boleh mandi 1 tahun. Macam 1 tahun tak boleh mandi. Tak boleh potong rambut selama 1 tahun. Tak boleh potong kuku selama 1 tahun. Ini orang kata penindasan yang berlaku sebelum daripada kebangkitan Islam. 1 tahun duduk. Rasa-rasa DJ Yati dan sidang pendengar, keluar tu jadi mak lampir terus. Keluar tu ya Allah tak tahulah rupa apa kan. Jadi Islam datang untuk menyelamatkan mereka ini. Menyelamat. Sebab itu Nabi SAW berkahwin ketika mana mereka ini tidak ada arah tujuan untuk pergi. Waktu itu Nabi SAW menyelamatkan pasangan yang telah meninggal suaminya, Nabi selamat dan Nabi nikahi. Dan Nabi nikahi ini adalah mereka yang kematian suami. Bukanlah yang muda, yang orang kata menarik perhatian dan sebagainya. Sebab itu baginda Nabi SAW berkahwin. Ada sebab, bukanlah sebab hawa nafsu semata-mata, tetapi Nabi berkahwin disebabkan apa yang Ustaz sebutkan tadi. Baik, bila kita sebutkan hari ni ramai juga yang nak kahwin ramai. Nak ikut sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, ada juga sunnah yang diikuti. Tetapi kita kena ingat, bila kita nak ikut, kan macam Kelvin tanya, dia tengok sendiri, inilah yang menjadi fitnah kepada Islam. Kadang-kadang orang Islam sendiri yang tidak mengikut apa yang telah disebutkan, seperti mana Nabi sebut apa? Kan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah mereka yang berbuat baik kepada ahli keluarganya. Dan Nabi juga berbuat baik kepada ahli keluarga. Kita hari ni bila kita berkahwin, bukan kita lah, kamulah yang siapa yang berkahwin, yang 2, 3 kan, ustaz pun sama apa. Kan, yang kahwin 2, 3, 4 ni, kita kena adil. Maksudnya orang yang nak berkahwin dengan orang lain, perkahwinan itu mestilah diasaskan dengan syariat. Syariatnya kalau kita tengok, memanglah kita faham orang yang berkahwin 2, 3 dan 4 ni dia akan jadi masalah rumah tangga. Nabi SAW menghadapi benda yang sama. Kan? Benda yang sama sehingga kan Aisyah ni cemburu Nabi SAW. Kalau nak cerita tentang Aisyah ni, cemburunya Nabi SAW terlampau sangat cemburu. Kerana Aisyah ni dialah yang paling kecil. Kan? Dialah yang paling manja dengan Nabi SAW. Sehingga kalau Nabi keluar rumah tu dia cemburu. Mana Nabi nak pergi? Sehingga kan satu hari bila Nabi di pertengahan malam Nabi keluar daripada rumah Aisyah, Aisyah ikut Nabi. Nak kata cemburu, rupanya Nabi pergi bakit, Nabi pergi kubur. Aisyah ni tengok, mana satu rumah isteri yang Nabi nak pergi. Bila Nabi patah balik, kan dia ikut daripada belakang, bila dia patah balik, Aisyah tengok Nabi patah, dia pun lari.
lari sehingga kan dia punya nafas itu orang kata kencang. Sehingga dia sampai-sampai dia selimut, Nabi dengar nafas Aisyah kencang. Nabi tanya, apa sebab? Apa yang menyebabkan engkau wahai Aisyah? Kata Aisyah, aku ingat kau nak pergi salah satu rumah daripada rumah isteri engkau. Aku cemburu ya Rasulullah. Itu fitrah. Orang perempuan ni janganlah kita hari ni marah. Fitrah dia jealous, fitrah dia itu fitrah. Seperti yang kita sebutkan buku manual tu tadi. Allah ciptakan wanita ni memanglah dia takkan terima orang lelaki kahwin sebab dia rasa inilah milik dia. Cok di dahi milik saya. Kalau boleh digantung tu, dia gantung apa dekat leher suami ni, milik saya, siap bin, siap apa semua. Jangan kacau. Kalau boleh. Dia nak buat macam tu sebab sayang sangat. Jadi orang lelaki kena faham. Jadi orang lelaki kena ajar isteri ni dengan baik. Agamanya kena, yang pastikan kena agamanya, kena pastikan makan minumnya, kena pastikan pakaiannya, kena pastikan tempat tinggalnya. Ini semua perkara yang diminta oleh Islam dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita hari ini memelihara wanita. Sebab tu orang lelaki Nabi tak bagi kita hari ini untuk menzalimi wanita, tak dibenarkan. Tak dibenarkan langsung sehingga kan khutbah yang terakhir Nabi sebut apa? Nabi kata istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi. Ini dalam khutbah yang terakhir. Aku mewasiatkan kepada kamu wahai lelaki, jaga wanita ni dengan baik. Allahu akbar. Nampak? Itulah sebab kalau nak kahwin kena buat cara yang betul, kena betul-betul melaksanakan syariat, bukan ambil sebahagian tinggalkan sebahagian. Ambil yang kita suka, bab perkahwinan, bab nafkah, hang lantaklah. Nak hidup-hidup, tak nak hidup sudah. Nak ni jadi kena bersyukur. Ambil semua. Sebab Allah firman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Bukan ambil yang kita nak, tinggal yang kita tak nak. Sebab tu orang lelaki-lelaki kena ingat, nak kahwin ramai, boleh. Tidak jadi masalah, tak salah, tetapi kena ikut peraturan dia. Tapi kalau tanya ustaz, minta ditangguhkan dahulu, kan? Seperti mana ni, supaya kita semak diri kita, muhasabah diri kita, insya-Allah kita akan dapat daripada petunjuk Allah bila kita istikharah sama ada baik ataupun tidak. Sebab tu rata-rata orang, kan DJ Yati dan sidang pendengar, rata-rata yang kahwin ramai ni, akhirnya mereka ni dapat beramal ibadat dengan sempurna. Sebab apa? Sebab semuanya kebanyakan tidur masjid. Kan, sana pun pening, sini pun pening. Lah kali mana awak tidur hari ni? Bini pertama ke, kedua ke, tiga ke, empat? Alhamdulillah, saya hari ni tidur masjid lagi bagus, dia kata. Mendekatkan diri kepada Allah. Itu hanya gurauan-gurauan kepada mereka yang faham-faham, tak faham tak apa, Alhamdulillah. Jadi kalau ada soalan, insya-Allah kita. Masya-Allah doktor, dia sebenarnya bila cakap tentang ini banyak perkara yang perlu kita ambil tahu, dan juga penting tadi bila doktor kata kena adil tu, isteri seorang pun kena adil ustaz kan doktor, sebab kena letakkan benda sesuai pada tempatnya tu, kena adil. Masya-Allah, itu bukan senang, nak adil pun susah. Kita ada satu soalan doktor, kita masa agak terbatas, ada satu soalan daripada Izu Niza Arif. Dia kata, adakah berdosa jika seorang wanita tu dengan syadidnya menolak poligami itu? Mohon penjelasan daripada doktor. Baik, secara ringkasnya, sekiranya dia menolak, dia kata poligami tidak ada dalam Islam, poligami ini hukumnya haram, maka tak dibenarkan. Yang itu berdosa, dan sekiranya dia menolak syariat Allah, dikhawatiri boleh keluar daripada Islam. Dia beza tu, kita kena bezakan. Tetapi kalau dia menolak, dia kata memang saya tahu poligami itu dibenarkan dalam syarak. Saya tahu poligami itu Islam benarkan. Dibolehkan orang lelaki untuk kahwin 4. Abang memang dibenarkan. Tapi abang, ni dialog pukul 7 petang. Tapi abang kena ingat, kahwin dengan saya, abang jangan sesekali poligami dengan poligami saya, sebab saya tak suka. Dibenarkan untuk meletakkan syarat itu sebelum perkahwinan. Ustaz, dah kahwin ustaz, baru nak letak. Jadi boleh? Tak ada, boleh berbincang. Dia jangan tolak, maknanya dia tak mengiktiraf. Itu beza. Tetapi kalau dia menolak atas sebab dia tak suka, itu fitrah, tidak menjadi masalah dan tak berdosa. Sebab tu orang perempuan kena jaga mulut. Kan? Walaupun dia tak suka poligami, jangan hina poligami tu. Jangan kata poligami ni tak adil, tak betul dan sebagainya. Jangan. Sebab kita khawatiri yang kita tolak tu, kita menolak syariat Allah.
Tetapi kita tolaklah atas dasar fitrah kita yang tak terima. Abang, cakap elok-elok orang suami ni, kalau dia cakap lemah lembut ni, cari orang lelaki ni. Jadi cakap elok-elok bang, abanglah suami yang saya bergantung, abanglah yang saya nak, abanglah dunia akhirat saya. Kan? Cakap lemah lembut kan. Hidang makanan yang dia makan, dia suka kan, insya-Allah. Orang lelaki ni kadang-kadang dia acah-acah nak poligami je. Tapi kalau dapat green light tu memang dia on je. Jadi memang orang lelaki tu macam tu. Tapi insya-Allah kalau kita faham berbincang, mesyuarat, kalau tak boleh dah mesyuarat dengan suami pun tak boleh, masukkan orang ketiga. Kan minta supaya orang ketiga menyelesaikan. Orang ketiga ni iaitu orang yang alim, orang yang mengetahui, yang imannya kuat, supaya apa? Supaya dia dapat menyelesaikan masalah rumah tangga sebelum dia merebak. Lebih baik selesaikan. Wasyawirhum fil amr. Bermesyuaratlah dengan mereka, itu lebih baik. Masya Allah, memang betul doktor. Maksudnya dalam kehidupan kita ni, apa pun paling penting adalah kena ada ilmu. Kena tuntut ilmu, kena dapatkan ilmu. Masya Allah, hari ini kita dapat ilmu yang sangat baik daripada Dr. HD untuk kita sama-sama memperbaiki cara hidup kita, cara berfikir kita berkenaan dengan poligami, monogami, dan sebenarnya bagi Nabi SAW bukannya kahwin 4 Kelvin, tapinya 11 isterinya. Masya Allah. Terima kasih banyak doktor untuk perkongsian pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan dengan persoalan lain daripada Kelvin, insya-Allah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu.